Teroka yang berani adalah individu hebat, walaupun yang diteroka itu cuma berskala kecil atau sederhana sahaja. Inilah yang kita perlukan. Negara sangat memerlukan orang-orang seperti ini. Manakala rakyat lebih berani menjadi peneroka, maka kesannya kepada kemajuan adalah positif dan hasil keluaran dalam negeri kasar juga boleh ditunggu untuk meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Diangka Nur Maskuin, pengiran Duraman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menggalakkan ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama dengan rakan-rakan kongsi di bidang-bidang yang mempunyai kepentingan bersama dan memastikan hubungan yang stabil sesama mereka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyeru agar kawasan pertumbuhan ASEAN Timur akan terus mengukuhkan kerjasama bagi memastikan kesejahteraan rakyat di kawasan tersebut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyatakan kepentingan ekonomi dan keselamatan ASEAN berkait rapat dengan perkembangan di luar rantau ini. Dalam hal ini, Baginda menggalakkan ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama dengan rakan-rakan kongsi di bidang-bidang yang mempunyai kepentingan bersama dan memastikan hubungan yang stabil sesama mereka. Kedua-duanya jelas Baginda adalah penting bagi menjamin keamanan, kestabilan dan kemakmuran berterusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa sesi retren Sidang Kemuka ASEAN ke-30 yang berlangsung di Coconut Palace, Manila. Sesi retret dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte, Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah berpendapat kerjasama di antara ASEAN dan rakan-rakan hendaklah diperkukuhkan lagi supaya rakan kongsi ekonomi serantau yang komprehensif dapat dimaktubkan. Ini akan menunjukkan lagi komitmen ASEAN ke arah integrasi serantau dan rules-based trading system titah Baginda. Our association has been able to convene these big, medium and small powers together to dialogue. ASEAN has stayed on the path that our founding fathers have laid out for us. The foundation. Selepas sesi retren, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke pusat persidangan antarabangsa Filipina bagi menghadiri majlis penandatanganan deklarasi ASEAN mengenai peranan perkhidmatan awam sebagai pemangkin bagi mencapai visi komuniti ASEAN 2025. Semasa majlis ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN yang lain menandatangani deklarasi ASEAN tersebut. Deklarasi tersebut mengetengahkan peranan penting perkhidmatan awam dalam membina komuniti ASEAN. The ASEAN Declaration underscores the significance of the civil service as the backbone
by the 30th ASEAN Summit. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN menyerahkan deklarasi ASEAN yang telah ditandatangani kepada Tuan Yang Terutama Lee Luang Min, Setiausaha Agung ASEAN. Sidang Kemuncak ASEAN ke-30 berakhir petang kemarin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama-sama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang lain bagi menghadiri majlis penutupan rasmi yang disempurnakan oleh Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN. Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte dalam ucapannya melahirkan penghargaan kepada semua ketua negara dan kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang Kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Sementara itu, pada sidang Kemuncak Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina BIMYAGA ke-12, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyuruh BIMYAGA untuk terus mengukuhkan kerjasama bagi memastikan kesejahteraan rakyatnya. Baginda juga mengalulukan wawasan BIMYAGA 2025 untuk diluluskan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, wawasan tersebut akan membimbing BIMYAGA untuk menjadikan lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyuarakan supaya BIMYAGA dapat memperkukuhkan lagi kesaling hubungan ke arah menggalakkan kerjasama ekonomi dan integrasi di rantau tersebut. Sidang dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan dari negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Filipina selaku ahli BIMYAGA. Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN dalam ucapannya mengalu-alukan kehadiran para pemimpin BIMYAGA ke sidang berkenaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah semasa sidang ini menekankan tentang kepentingan alam sekitar yang mampan dalam usaha-usaha pembangunan di BIMYAGA. Oleh itu, baginda melahirkan kegembiraan kerana green manufacturing telah diambil kira dalam wawasan baharu itu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menggalakkan penglibatan lebih besar dengan sektor-sektor swasta serta rakan-rakan kongsi pembangunan BIMYAGA untuk mempromosikan lagi aktiviti-aktiviti ekonomi terutama bagi perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Semalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis santap malam gala yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte, Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN bagi meraihkan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta delegasi yang telah menghadiri sidang Kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Majlis santap malam gala berlangsung di Sofitel Philippine Plaza Hotel Manila. Keberangkatan tiba baginda dialulukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan Puan Sileto Avencanya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian menyertai ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang lain bagi sesi bergambar ramai. Semasa majlis santap malam gala tersebut, Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN dalam ucapan pembukaannya telah melahirkan penghargaan kepada para pemimpin ASEAN dan delegasi yang menghadiri sidang Kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Majlis tersebut juga diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dan kesenian. To host all of you tonight after a very productive day of open discussions, sharing inputs and exchanging of views. We're about to enjoy a sumptuous feast and lovely performances, a showcase of Filipino hospitality.
We consider all of you not just as our neighbors, but friends, but also our brothers and sisters. We are all proud of the diversity of our culture and history, bound as we are by common vision and shared aspirations. Selepas menghadiri majlis santam malam gala ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Manila, Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat berkaitan. Sebelum berangkat meninggalkan Hotel Persemaian Baginda, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Sebelum berangkat menaiki pesawat diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melintasi kawalan kehormatan statik yang dianggotai oleh Angkatan Tentera Filipina. Berada di Pangkalan Udara Balakbak, Manila bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Carlos Garcia Dominguez ketiga, Setiausaha Kewangan selaku Setiausaha Pengiring. Tuan Yang Terutama Maynardo L.B. Montealegre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam, dan Puan Yang Terutama Hajah Johariah binti Haji Abdul Wahab, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina. Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah diberi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Isteri Pengarahan Anak Sarah binti Pengarahan Haji Saleh Abrahaman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan renang Brunei ke-25 bagi kumpulan umur. Kejohanan berlangsung di kolam renang kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Berangkat sama anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Dalam kejohanan ini, anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim yang menyertai acara 50 meter kuak dada berjaya membuat catatan masa 56 saat. Lebih 300 perenang yang mewakili 14 buah pasukan dari negara tuan rumah Indonesia, Labuan, Sabah, Sarawak dan Miri menyertai kejohanan selama 3 hari itu. Sementara itu, pada sebelah pagi tadi, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat menyaksikan kejohanan tersebut. Dalam kejohanan pagi tadi, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim menyertai acara 100 meter gaya bebas dan acara 100 meter kuak dada. Yang Teramat Mulia mewakili Sekolah Antarabangsa Brunei ISB.
Generasi Celik Kewangan menjadi tema Pesta Ria sempena Hari Menabung Kebangsaan. Teruskan bersama berita perdana untuk mengikuti perinciannya. Lebih 20 buah petak terdiri dari pameran dan jualan disediakan semasa Financial Fun Fair atau Pesta Ria Kewangan yang diadakan petang tadi bersempena Hari Menabung Kebangsaan 2017. Fun Fair yang bertemakan Generasi Celik Kewangan dianjurkan oleh Otoriti Monetary Brunei Darussalam MBD dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Tabung Amanah Pekerja TAP. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku Timbalan Pengurus Lembaga Pengarah AMBD. Acara ini juga disertai oleh beberapa institusi kewangan dan insuran negara ini yang mempamer dan menyediakan pelbagai aktiviti dan permainan interaktif yang tujuannya meningkatkan pengetahuan mengenai konsep menabung, perbelanjaan berhemat, penyediaan bajet dan pengurusan hutang. Juga hadir Datuk Perukawang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daun, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga salah seorang ahli lembaga pengarah AMBD. Program Mingguan Masjidku Makmur Negara Berkat bertujuan untuk mengajak lebih ramai umat Islam beribadat di rumah Allah, seterusnya mendirikan sembahyang berjemaah di samping mendengar ceramah dan tazkirah. Awal pagi tadi, ceramah agama berkisar mengenai cara memahami makna-makna zikir yang terdapat dalam sembahyang yang boleh meningkatkan kualiti sembahyang seseorang yang khusyuk dan cara terus-menerus membaca Al-Quran. Sebelum tazkirah diadakan, para jemaah menunaikan sembahyang fardu subuh. Antara yang hadir, Datuk Duka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Pemangku Menteri Hal Ehwal Agama. Tazkirah bertajuk Menghayati Zikir di Negara Zikir disampaikan oleh Dr. Abang Hazmin bin Abang Taha, Pemangku Timbalan Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Juga hadir semasa program ini ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertandingan azan dan ikamat senegara diadakan bagi kali ke-15. Juga dimuatkan dalam berita perdana malam ini sambutan Ishraq Mikraj yang diingatkan umat Islam sebagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Tunggu butirannya seketika nanti. Seratus% dibuat dari daun teh asli. Bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Wow! Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Bagi mencunggil bakat serta melahirkan para peserta yang berkebolehan melaungkan azan dan ikamat dengan baik, petang tadi berlangsung peringkat akhir pertandingan azan dan ikamat senegara kali ke-15. Pertandingan dianjurkan bersama Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Kampung Bunun
Majlis Perundingan Kampung Bunun Perpindahan, Majlis Perundingan Kampung Tasik Meradun Bunun, Majlis Perundingan Kampung Madewa Telanai dan Persatuan Belia Bunun dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid. 6 peserta yang berusia 45 tahun ke atas mengikuti kategori A, manakala kategori B bagi yang berumur 18 hingga 44 tahun disertai oleh 6 orang. Awang Mahmud bin Abu Bakar dari Masjid Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan muncul Johan bagi kategori A, sementara juara kategori B disandang oleh Muhammad Nur Hamizan bin Haji Yaakob dari Masjid Kampung Menengah Tutong. Penyampaian hadiah dan sijil penyertaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Johari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Ketua Kampung Limau Manis. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Malah ia memberi kesan dan pengajaran kepada setiap orang yang beriman. Perkara tersebut antara intipati ceramah yang dirakan semalam semasa majlis sambutan Isra dan Mi'raj bagi Mukim Kota Batu. Majlis dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Mukim Kota Batu dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Belimbing, Majlis Perundingan Kampung Belimbing dan Majlis Perundingan Kampung Subok. Hadir Awang Muhammad Sunadi bin Haji Buntar, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Yang Berhormat Awang Naib bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Kota Batu. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Mail bin Haji Besar dari Pusat Dakwah Islamiah. Dalam ceramah, beliau menjelaskan perhimpunan keagamaan seperti Majlis Iksrak dan Mikraj sudah setentunya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana majlis sebegini boleh mengingatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengkel Kemahiran Interpersonal Guru dapat memperkenalkan mengenai pengucapan awam serta pengucapan yang berkesan dalam organisasi dan sekolah. Selain pendedahan, ia juga dapat membantu para guru dalam membangun personaliti dan kemahiran masing-masing ke arah mencapai kualiti sosial, visi dan misi sekolah serta organisasi, pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bengkel bagi guru-guru besar dan guru-guru Jabatan Pengajian Islam anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kopo SP itu berakhir kemarin. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Pemangku Rais Kopo SB. Bengkel merupakan kursus singkat bagi guru-guru besar serta guru-guru dalam konteks pendidikan dan dalam bilik darjah. Selain berupaya meningkatkan profesionalisme, pengetahuan guru, kemahiran pengajaran, berucap, berkomunikasi sebagai pembimbing dan kaunselor Islam, ia juga mendedahkan tentang teori dan amali dalam pengajaran serta beberapa kemahiran sebagai seorang guru. Perolehan yang saya dapati pada bengkel ini begitu banyak, antara lain iaitu bagaimana cara-cara menerapkan pengajaran ataupun pedagogi yang dijalankan di sekolah-sekolah, iaitu pengajaran guru dan juga berkenaan dengan kaunseling, bagaimana guru-guru ataupun tenaga-tenaga pengajar dapat menerapkan kaunseling itu kepada murid-murid terutama sekali ataupun kepada warga sekolah. Alhamdulillah, dengan adanya mengikuti bengkel ini lebih meyakinkanlah diri saya sebagai bertugas sebagai pemangku besar dan mendapat lebih banyak manfaat terutama sekali di dalam pengawalan pentadbiran sekolah, pengawalan kita ni pengurusan pentadbiran, kemudian sekolah anak murid dan juga guru-guru. Pelantikan ahli jawatan kuasa takmir yang baharu bagi Masjid Kampung Batu Marang telah diadakan pada penghujung tahun lepas. Dan semalam majlis berkenaan mengadakan majlis taklimat dan muzakarah bagi ahli-ahli baharunya itu. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Taklimat bagi ahli-ahli takmir dipengerusikan oleh Awang Haji Jamil bin Haji Abdul Ghani, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Wara. Pada majlis ini, para ahli baharu menerima sijil.
Majlis antara lain bertujuan memberikan garis panduan takmir jawatan kuasa takmir masjid. Kurangkan pengambilan gula dalam permakanan seharian dan amalkan gaya hidup sihat. Ingatan bersama dari Kementerian Kesihatan. Penubuhan tabung dana pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam merupakan satu peluang keemasan bagi orang ramai, khususnya umat Islam di negara ini untuk bertanam saham pahala di akhirat kelak. Salah satu kaedah sumbangan ialah melalui pemotongan gaji para pegawai dan kaki tangan kerajaan. Peluang tersebut ternyata tidak dilepaskan begitu sahaja oleh para penjawat awam di negara ini. Menurut mereka, peluang tersebut dapat memupuk jiwa individu dalam mempertingkatkan lagi amalan mahmudah. Menanam saham di akhirat nanti, insyaAllah. Inilah peluang-peluang yang dicari-cari, yang ditunggu rakyat ke bawah Yang Maha Mulia. Jangan sendiri kita ni indah lalai, indah leka dan lupa tani beribadat secara langsung dan tidak langsung. Dan ia adalah satu inisiatif yang sangat baik bagi pegawai kerajaan dan kaki tangan kerajaan untuk menyumbang atau membuat amal ibadat dalam jangka panjang. Kerana dengan adanya dana ini, pegawai dan kaki tangan kerajaan dapat menyumbangkan tabung untuk membina masjid dengan lebih mudah lagi, dapat memberikan sumbangan kepada negara. Sambil itu adalah salah satu usaha dan amal ibadah. Sumbangan yang diberikan ini adalah satu amalan yang terbaik. Dengan adanya kutipan ini akan dapat membantu pembinaan masjid-masjid di kawasan-kawasan yang memerlukan. Dan ianya juga satu saham akhirat juga bagi kita yang beragama Islam. Dengan tertubuhnya tabung dana berkenaan, orang ramai khususnya umat Islam bukan sahaja dapat melibatkan diri dalam pembinaan masjid, malahan sumbangan yang diberikan adalah mengikut kemampuan masing-masing. Penetapan pemotongan gaji sebanyak RM2 secara otomatik ke atas setiap warga perkhidmatan awam yang beragama Islam dan bergaji bulan untuk sumbangan kepada tabung dana berkenaan adalah secara sukarela dan bukannya mandatori. Malahan setiap individu mempunyai pilihan sama ada ingin menyertainya atau sebaliknya. Pemotongan gaji bagi tabung dana berkenaan akan dilaksanakan bermula bulan Jun depan. Pemotongan gaji secara otomatik itu bukan mandatori. Umat Islam dituntun untuk sentiasa berfikiran positif, tidak mudah berputus asa serta sentiasa menjauhi dari berprasangka buruk dan negatif. Perkara tersebut disentuh semasa ceramah bual bicara Muslimah An-Nisa yang diadakan semalam. Ceramah bertajuk Sangka-Sangka Membuat Padah merupakan anjuran jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Sungai Buloh dengan kerjasama unit dakwah radio televisyen Brunei. Dr. Lili Suzana binti Haji Samsu, penceramah dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, dalam ceramahnya menjelaskan dengan bersangka baik atau berfikiran positif mempunyai banyak kebaikan, kelebihan dan juga mencipta kejayaan di dalam kehidupan. Program seumpamanya antara lain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan agama khususnya kepada muslimah di samping mentarbiah masyarakat untuk kembali kepada ajaran agama Islam. Ceramah dihadiri oleh lebih 200 orang muslimah. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini.
Indonesia dan Filipina memiliki laluan perkapalan baharu dalam meningkatkan perdagangan dua hala. Kesatuan Eropah sebulat suara meluluskan garis panduan rundingan Brexit. Laporannya antara yang dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Indonesia dan Filipina merasmikan laluan perkapalan yang baharu bagi meningkatkan perdagangan antara kedua-dua buah negara. Laluan perkapalan baharu bagi kedua-dua negara anggota ASEAN itu dirasmikan bersama oleh Presiden Indonesia Tuan Joko Widodo dan rakan sejawatannya dari Filipina Tuan Rodrigo Duterte. Tapak perasmian terletak di Davao, bandaraya kelahiran Presiden Filipina. Semasa acara perasmian di Pelabuhan Davao, Tuan Widodo berkata, perdagangan antara kedua-dua buah negara telah meningkat sebanyak 30% pada tahun lalu dan berharap untuk mengukuhkan lagi hubungan ekonomi melalui laluan perkapalan terbaru antara Davao dan Sulawesi Utara Indonesia itu yang akan mengurangkan masa pelayaran kapal dari 5 minggu kepada 3 hari. Tuan Widodo berada di Filipina bagi lawatan negara dan menghadiri sidang kemuca ASEAN di Manila. Para pemimpin 27 negara Kesatuan Eropah EU sebulat suara meluluskan garis panduan mengenai rundingan Brexit dengan United Kingdom. Presiden Majlis Eropah Tuan Donald Tusk mendedahkan perkara itu semasa mesyuarat rasmi pertama persidangan tersebut di Brussels. Tuan Donald Tusk semasa sidang media selepas bermesyuarat menekankan garis panduan itu akan diluluskan secepat mungkin selepas para pemimpin EU memulakan persidangan. Beliau berkata para pemimpin EU menerima pakai pendekatan berfasa sebagai kaedah mengendalikan rundingan Brexit. Sebelum rundingan menjurus kepada masa depan hubungan bersama UK, perkara pertama yang perlu dicapai ialah mengenai perkembangan hak rakyat, kewangan dan isu sempadan di Ireland. Menurut garis panduan Majlis Eropah untuk rundingan Brexit, melalui perbincangan, EU akan tetap bersatu dengan harapan mencapai keputusan yang adil dan seksama bagi semua negara anggota serta kepentingan rakyat masing-masing. Perdana Menteri Jepun Tuan Shinzo Abe mengutuk ujian peluru berpandu terbaru Pyongyang dan menyeru perpaduan dalam menangani situasi seperti itu. Tegas Tuan Shinzo Abe, ujian pelancaran peluru berpandu balistik Korea Utara kemarin merupakan satu ancaman kepada Jepun dan menggesa Amerika Syarikat dan China untuk terus memberi tekanan kepada Pyongyang. Berucap semasa sidang media di London, Tuan Abe seterusnya berkata, provokasi oleh Korea Utara adalah perlu diberi tumpuan sepenuhnya dan menyeru perpaduan dari komuniti antarabangsa. Beliau juga berkata, Jepun akan melakukan sedaya upaya untuk melindungi rakyat negaranya. Pelancaran ujian peluru berpandu Pyongyang berlaku sejurus selepas Setiausaha Negara Amerika Syarikat Tuan Rex Tillerson memberi amaran kegagalan untuk menangani program nuklear dan peluru berpandu balistik Pyongyang boleh membawa kepada bencana dan amaran lain dari komuniti antarabangsa. Presiden Turki Tuan Tayyip Erdogan menggesa Amerika Syarikat dan kumpulan gabungan anti-IS untuk berganding bahu dan menempaskan pemisah IS di Bandar Raqqa, Syria. Berucap semasa persidangan perniagaan di Istanbul, Tuan Erdogan menegaskan beliau akan cuba meyakinkan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump bulan depan mengenai perlunya penglibatan tentera yang disokong Turki untuk menawan semula Bandar Raqqa di Syria dari pemisah IS dari melibatkan milisya Kurdish yang Ankara anggap sebagai ancaman pengganas.
Ankara telah mendesak Amerika Syarikat untuk memutuskan sekutu tentera dengan milisya Kurdis Syria YPG yang ia anggap sebagai sebahagian dari Parti Pekerja Kurdistan PKK yang telah berjuang bagi pemberontakan selama 3 dekad di Turki. Ketegangan tercetus minggu ini dengan pertempuran rentas sempadan antara tentera Turki dan YPG berdekatan sempadan Syria. Serangan ke atas YPG, anggota utama milisya yang disokong Amerika Syarikat menentang pemisah IS di Syria, merumitkan lagi hubungan antara Turki dan Amerika Syarikat. Sınırlarımızın ötesinde, Cerablus'ta, Rai'de, Tabuk'ta, Elbap'ta, Sementara itu, Menteri Luar Rusia Tuan Sergei Lavrov berkata Rusia bersedia untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat bagi menyelesaikan krisis Syria. Pihak berkuasa Rusia menegaskan mereka bersedia untuk memperbaharui semula kerjasama dengan Washington mengenai Syria dan lebih global dalam memerangi penganasan. Hubungan antara kedua-dua negara bagaimanapun dilihat rapuh selepas Amerika Syarikat melancarkan peluru berpandu ke atas Syria bagi menghukum sekutu Moskow yang disyaki melancarkan serangan menggunakan gas beracun pada awal April lalu. Rusia mengutuk tindakan Amerika Syarikat tersebut. Interfax melaporkan Timbalan Menteri Luar Tuan Mikhail Bogdanov juga berkata pihak berkuasa Rusia berharap kumpulan pembangkang Syria akan mengambil bahagian dalam perundingan damai Syria yang berlangsung di Astana, Kazakhstan pada 3 hingga 4 Mei ini. Lapan terbunuh selepas pesawat tentera Cuba terhempas di kawasan lereng bukit di barat wilayah Artemisa. Berikutan kejadian itu, pihak tentera menubuhkan satu suruhanjaya khas sebagai menyiasat kejadian berkenaan. Semasa insiden berlaku, cuaca dilaporkan berada dalam keadaan baik dan cerah. Pesawat berkenaan dilaporkan berlepas pada pukul 6.38 pagi waktu setempat di Playa Baracoa, luar kawasan Havana sebelum terhempas di Gunung Loma de la Pimienta. Menurut Kementerian Angkatan Tentera Revolusi setempat, 8 anggota tentera termasuk anak kapal maut dalam kejadian tersebut. Punca kejadian masih dalam siasatan. Nahas pesawat terakhir di Cuba melibatkan penerbangan Aero Caribbean yang terhempas di tengah negara tersebut pada tahun 2010 sekaligus mengorbankan 68 orang penumpang. Sebuah bas pelancong bertembung dengan beberapa buah kenderaan dan motosikal di Indonesia mengorbankan 11 orang dan menyebabkan beberapa orang yang lain mengalami kecederaan. Media setempat melaporkan kemalangan berlaku di jalan raya yang popular dengan pelancong di tengah-tengah kesesakan lalu lintas pada hujung minggu. Pihak berkuasa berkata mereka sedang menjalankan siasatan mengenai punca kemalangan. Sekurang-kurangnya 24 dilaporkan hilang selepas kejadian tanah susun melanda sebuah kampung di selatan barat Kyrgyzstan. Tanah susur akibat hujan lebat itu memusnahkan 11 buah rumah di daerah Uzgan, Rantau Osh. Bagaimanapun, jumlah penduduk yang terjejas akibat kejadian tanah runtuh tersebut masih belum dapat dipastikan. Menurut pihak berkuasa setempat, penduduk di kawasan terbabit sebelum ini menerima amaran mengenai risiko tanah susur dan dinasihatkan untuk meninggalkan kawasan terbabit. Para penduduk yang membuat keputusan untuk tetap berada di kawasan terbabit telah menandatangani perjanjian bagi membuktikan mereka dimaklumkan tentang bahaya berkenaan. Lebih 180 anggota keselamatan dikerahkan ke kawasan berkenaan untuk menjalankan operasi menyelamat. Sejak awal tahun ini, sekurang-kurangnya 25 kejadian tanah runtuh dilaporkan di Rantau Osh. Puting beliung mengorbankan 5 orang di timur Dallas di Texas ketika hujan lebat dan angin kencang melanda di beberapa kawasan. Agensi berita melaporkan memetik sumber pegawai hospital sekurang-kurangnya 3 puting beliung disahkan oleh Perkhidmatan Kaji Cuaca Kebangsaan berdekatan Kenton dengan kira-kira 50 orang menerima rawatan di hospital-hospital akibat kecederaan. Agensi berita setempat memetik sumber Ketua Jabatan Bomba Kenton melaporkan
5 orang disahkan terbunuh ketika puting beliung melanda Kenton, sebuah bandar kira-kira 95 km timur Dallas. Gubernur Texas Greg Abbott berkata, pasukan keselamatan Texas Task Force 2 dikerahkan untuk memberikan bantuan ke kawasan-kawasan yang terjejas. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir kilat di Missouri mendorong Gubernur negeri itu mengisytiharkan perintah darurat. Hujan lebat yang turun di beberapa kawasan di Missouri mengakibatkan banjir kilat memaksa Gubernur negeri Eric Greitens mengisytiharkan perintah darurat. Menurut agensi berita setempat NBC, antara bandar-bandar yang teruk terjejas termasuk bandar Joplin, Cassville dan Red Spring. Para pegawai setempat berkata hujan lebat di tengah barat dijangka berterusan diikuti angin kencang selaju 95 km sejam. Destinasi-destinasi pelancongan di seluruh China mencatatkan jumlah pengunjung yang ramai kemarin di hari pertama cuti awam sempena Hari Buruh selama 3 hari. Menurut pentadbiran pelancongan kebangsaan China, kemarin sahaja destinasi-destinasi yang menjadi tarikan pelancong ini menerima sekitar 52 juta pengunjung. Bagi menangani jumlah pelancong yang ramai, pentadbir kawasan tarikan pelancong seperti Hangzhou City's Westline di wilayah Zhejiang Timur China mengambil langkah-langkah seperti mengawal jumlah pengunjung pada tempoh masa tertentu. Dalam masa yang sama, penduduk China juga cenderung untuk membuat perjalanan ke luar negara semasa cuti awam. Antara yang menjadi destinasi perjalanan mereka adalah negara jiran Vietnam yang merupakan salah sebuah destinasi pelancongan yang paling popular dalam kalangan pelancong China. Larian reintegrasi sempena ulang tahun penubuhan Jabatan Penjara menarik penyertaan lebih 2,000 pelari. Ekspedisi berbasikal pula dianjurkan sempena Hari Polis. Kedua-dua bahan menyusul seketika nanti. Bersempena memperingati ulang tahun penubuhan Jabatan Penjara ke-63, pagi tadi diadakan larian reintegrasi 2017 yang disertai oleh lebih 2,000 orang. Larian bertujuan untuk memberikan kefahaman dan kesedaran setiap lapisan masyarakat agar bersama-sama komite terhadap proses reintegrasi rakan-rakan seliaan dalam keluarga dan masyarakat agar menjadi individu yang berguna dan bertanggungjawab. Larian dilancarkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Larian anjuran bersama Amtrex Enterprise dengan kerjasama Jabatan Penjara ini dibahagikan kepada kategori lelaki dan wanita terbuka 12 km, kategori lelaki dan wanita veteran 5 km, kategori lelaki dan wanita terbuka 5 km, kategori fun run 5 km dan kategori fun run 3 km. Juga diadakan pameran dan jualan produk kraftangan yang dihasilkan oleh penghuni penjara. Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Sefli Ahar dan Marin Ahman muncul juara bagi kategori lelaki dan wanita terbuka sejauh 12 km. Awang Suhaili bin Haji Nayan dan Dayang Iris Liam masing-masing menjuari kategori lelaki dan wanita veteran 5 km. Sementara itu, kategori lelaki dan wanita terbuka 5 km dimenangi oleh David Patton dan Dayang Nikmatul Fatina binti Haji Awang Ismail.
Mempromosi gaya hidup sihat sambil mencerminkan komitmen ke arah keamanan masyarakat Brunei Darussalam, antara matlamat pasukan polis Diraja Brunei menganjurkan ekspedisi berbasikal. Ekspedisi yang berlangsung pada awal pagi tadi itu diadakan bersempena sambutan Hari Polis ke-96. Ekspedisi yang bermula dan berakhir di Ibu Pejabat Polis di Gadong ini dibahagikan kepada dua kategori, iaitu bagi jarak sejauh 96 km dan 25 km. Pelepasan pertama sejauh 96 km disertai oleh lebih 200 orang termasuk warga polis dan penggemar aktiviti berbasikal. Sebelum bermulanya pelepasan kategori kedua, para peserta terlebih dahulu mengadakan senaman memanaskan badan. Menyertai acara ini, Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruh Jaya Polis serta warga polis dan orang ramai. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, 5 perlawanan berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Sementara itu, 4 perlawanan dijadual berlangsung malam ini. Satu dari perlawanan tersebut sedang berlangsung ketika ini antara Manchester United dan Swansea City dengan berkeputusan seri 1-1. Kita ikuti keputusan dan jadual perlawanan tersebut serta kedudukan 10 pasukan teratas Liga setakat ini. Juara bertahan Rafael Nadal bakal berdepan Dominic Thiem di pentas akhir berjaya menempah tempat ke perlawanan kejohanan akhir tenis terbuka Barcelona setelah menewaskan saingan masing-masing dalam aksi separuh akhir. Nadal menumpaskan menang mudah ke atas pemain dari Argentina Horacio Zeballos dengan straight set 6-3, 6-4. Pemain berusia 30 tahun ini memenangi gelaran Monte Carlo yang ke-10 beliau pada hujung minggu lalu. Sementara itu, Dominic Thiem dari Australia berhasil menyingkirkan Andy Murray untuk beraksi menentang Nadal di pentas akhir. Tim jersey biru menang dengan kiraan 6-2, 3-6 dan 6-4. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang hujan berasingan. Cuaca pada malam ini baik di kebanyakan kawasan kecuali hujan sementara di 1-2 kawasan. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Pagi esok pula cuaca sedikit hujan mungkin menjejaskan beberapa kawasan pesisiran pada awal pagi menjadi cerah kemudian. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula cuaca beramnya cerah, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahualam bisawab.
Sekarang ikuti ramalan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan kajian cuaca bagi beberapa bandar utama ASEAN dan dunia. Akhir sekali kita renungkan maksud hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jauh kepada Allah adalah hati yang keras. 4 perkara menjadi tanda kejahatan ialah hati yang keras, mata yang beku, suka membuat andaian dan berangan-angan yang panjang. Dengan itu, sekian berita seperti biasa, berita Inggeris News at 10 menyusul pukul 10 malam nanti. Sebelum berpisah, kita saksikan dahulu pertunjukan udara di wilayah Henan, Tengah China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.